أحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Hamidiyah Taman Indah Tanjung Magetan, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi ini Allah bangunkan kita daripada mati sementara dan dapat kita diberi peluang oleh Allah untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba-hamba Allah, mengerjakan segala yang diperintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Bukan buat yang disuruh, buat juga yang dilarang. Itu tak betul. Itu mencampur aduk punya hak dengan yang batil. Segala, buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Ingat perkataan segala. Barulah kita mudah-mudahan iktiraf Allah sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Mana dalam hadis kursi Allah berfirman, A'dadtu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Kalau orang tu mesti menjadi hamba Allah dulu lah. Fiha, di dalam syurga tu, mala ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok cantiknya, lawanya, egiknya, menawannya. Apa pun semua cantik. Burung jampuk pun cantik di syurga. Burung hantu pun cantik. Saya pernah tengok burung hantu dah. Orang dalam pekan mana tahu dia mah. Duduk kampung tahu dah. Burung hantu punya lah buruk. Tapi di syurga pasal cantik jadinya. Agaknya dah. Kita tak pernah tengok. Saya ni agak-agak aja dah. Bukan saya pernah tengok pun. Di syurga lagi tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Sedapnya, lazatnya, merdunya, hebatnya, seronoknya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak terlintas di hati kita. Nak bayang pun tak tahu. So nak menceritakan, nak bayang pun tak tahu. Itu syurga yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang diiktiraf sebagai hamba-hambanya. Nak mengiktiraf jadi hamba-hamba, buat segala yang disuruh dan tinggalkan segala yang dilarang. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya masih bab tawaduk, merendahkan diri. Kelebihan merendahkan diri, bab yang ke-32. Dah kita baca separuh daripadanya. Untuk pagi ini kita sambung lagi bacaan kita. Siapa ada kitab Rumi, buka muka surat 327 yang sama dengan saya ni kitabnya. Lain cerita.
Jawin tak? Apa? 169 Jawin ya. Saya tak bawa yang Jawin. Lupa dulu. Semua orang lupa kata. Muda apa mana? Itu yang selalu lupa saja tu. Baru 18 tahun umur. Baik. Jadi di atas hari. Ya. Atas sekali kita berhenti dulu ya. Dalam buku surat 327 tu di atas sekali. Dan kita mula baca apa? Sabda Nabi SAW. Yang pertama kita kena merendahkan diri kita, tawaduk, mencontohi Rasulullah SAW. Kerana manusia yang paling tawaduk tak lain tak bukan ialah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sangat tawaduk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawaduk. Ini bukan ayat Quran ni. Ini berjanji ya. Last sekali tu. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amatlah pemalunya dan amatlah merendahkan dirinya. Wa yuhibbul fuqara, dia sangat kasih kepada orang yang fakir-fakir miskin tu, kasih benar dia. Wa yajlisu ma'hum, dan dia duduk bersama-sama dengan mereka. Itu tawaduknya Nabi ya. Kita nak ikut itu tu. Jadi hadis ini apa kata Nabi? Kullu dhi ni'matin maksudun ala sahibiha illa tawaduk. Tiap-tiap yang mempunyai nikmat dihasilkan atas mempunyai atas apa? Tak nampak. Atas ampunyanya. Atas ampunyanya melainkan tawaduk. Yang lain nikmat tu atas yang ampunyanya. Allah bagi untuk orang yang menerima nikmat, tapi tawaduk tu anugerah dari Allah Taala ya. Itu bukan kita punya. Itu Allah bagi. Allah bagi rasa rendah diri. Disuruh tu. Tawaduk tu salah satu sifat yang perlu ada pada setiap hamba-hamba Allah. Kerana kita ni apa tak ada. Kita sedar diri kita ni. Apa pun tak ada. Kalau ada ilmu pun boleh ngajar ni pun dari Allah SWT. Yang kaya ada harta dari Allah Taala. Jadi kita sedar diri kita itu kita merendah. Kita tak ada tak kabur. Tak ada cakap besar, tak ada sombong, tak ada ego. Kena tawaduk. Itu sebab manusia yang paling tawaduk ialah Nabi kita Muhammad SAW. Dia sedar dia tu hamba Allah. Kita ni kalau sedar kita ni hamba Allah, tawaduklah kita. Kalau kita sedar. If you realize who you are, you have got nothing. Apa yang kita miliki sekarang ni siapa punya? Allah yang punya. Allah bagi kita ilmu tu, Allah yang punya. Harta tu Allah yang punya. Kenderaan kita tu Allah yang punya. Lagi kekuatan kita tu Allah yang punya. Kesihatan kita Allah yang punya. Apa saja semua Allah yang punya. Jadi kita tak layak untuk cakap besar, tak layak untuk sombong, tak layak untuk takabur. Allah boleh. Kerana di antara nama Allah itu ialah Al-Mutakabbir. Takabur. Allah boleh. Kerana semuanya dia punya. Lillahi mulkus samawati wal ardu wa ma bainahuma, kata Allah ya. Lillah lah, Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua Allah punya. Jadi dia boleh takabur. Bagi dia takabur Al-Mutakabbir itu positif. Tapi bagi kita tak boleh. Kita nak merampas hak Allah, tak boleh ya. Jadi jangan takabur. Mestilah kita ni tawaduk, merendahkan diri kita. Kena merasakan diri kita tu hamba Allah, tak ada apa-apa. Apa saja yang kita miliki sekarang ni semua Allah yang anugerahkan. Allah bagi pinjam pun, bukan bagi saja, bukan bagi free. Bagi pinjam. Lepas itu di akhirat besok akan ditanya. Everything that you had in this world will be accounted for. Nothing is going to be left out. Faham idak-idak. Tak faham nak tak ngaji seorang putih tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawadhu min akhlaqi al-anbiya'i wa takabbura min akhlaqi kuffari wal fara'inu. Ya betul. Wal fara'ini. Artinya apa? Tawadhu itu daripada perangai
segala anbiya, perangai nabi-nabi. Semua nabi-nabi tawaduk. Semua nabi-nabi sudah siapa dia? Dia hamba Allah. Daripada Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua tawaduk mereka. Tak ada yang takabur. Mana-mana Nabi pun tak ada yang takabur. Nabi Sulaiman harta yang banyak tapi pun dia tak ada takabur. Tawaduk, merendahkan diri pada Allah Taala. Nabi Sulaiman tu paling kaya lah. Semua harta dia ada. Tapi dia tak ada takabur. Dia tahu itu datang dari Allah Taala belaka. Contohnya akhlaqil anbiya'i, akhlaq nabi-nabi. Wa takabburu min akhlaqil kufar. Takabur tu atau takabur tu akhlak kafir. Kufar tu kafir. Kalau seorang kafir, kalau kami kufar ya. Akhlak orang kafir, dia takabur. Jangan nanti Netanyahu tu punya takabur. Mengentam apa? Mengentam orang Palestin tu. Dibom kereta tu 13,000 lebih orang Palestin terbunuh. Yang banyaknya mati, yang banyak mati itu apa? Kanak-kanak dan perempuan-perempuan. Mencari Hamas tak jumpa. Hamas dia duduk dalam terowong di bawah tanah tu. Dan sekarang ni Netanyahu nak apa? Nak bubuh air dalam terowong tu. Nak tenggelamkan terowong tu dengan air. Nak ambil air laut tu bawa ke terowong-terowong yang ada. Itu dia punya apa? Dia punya kejam. Itu Netanyahu sombong, takabur, ego. Itu cerita orang kafir lah ya. Padahal dia bunuh orang tu, esok dia mati ke dah? Netanyahu tu mati ke dah saudaranya? Mati juga. Tengok Ariel Sharon. Apa berlaku pada dia? Perdana Menteri Israel yang dah mati tu. Sebelum dia mati, diseksa oleh Allah Ta'ala. Terbaring, terdaer. Tahu terdaer? Apa tak boleh buat? Buka mata pun tak boleh. Makan pun pakai tiup tu dalam kompornya. Bukan sekejap tu, baring tu. Nak bergerak tak boleh. Nak miring tak boleh. Nak duduk tak boleh. Terbaring aja. Tahu berapa lama? 8 tahun. Seksa dia, Allah seksa dia dalam dunia lagi. 8 tahun koma. Cakapnya koma tu bukan tulisan apa itu ya. Koma tu tak seluruh kendiri. Apa tak lalu. 8 tahun lamanya. Cukup 8 tahun dia pun mati. Udah mati nak tanam tak boleh nak tanam. Bumi tu sempit aja, tak boleh terima. Korek lubang tak boleh terima, korek lubang ni tak boleh terima. Sudahnya letak atas simen, ditambah simen dengan simen atas lantai tu. Ditambah dengan simen. Itu Ariel Sharon. Jadi itu di dunia ni, di akhirat besok kita tak tahu macam mana keadaannya. Macam mana Allah akan seksa dia kerana kejam sangat. Membunuh orang di kamp pelarian Shakila apa namanya. Satu lagi tu tak pernah baca ingat saya namanya. Itu tak buat apa gunanya. Akhirnya dia berjumpa juga dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah cabar manusia ni. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa akhyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ya. Mengapa macam mana kaum ni boleh kufur, boleh ingkar, boleh takabur? Allah kata jangan takabur, dia takabur juga. Sedangkan kamu dulu apa pun tak ada. Amwata, kamu mati, apa pun tak ada. Kemudian aku hidupkan kamu, kata Allah. Fa akhyakum, aku hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dimatikan kamu. Summa yuhyikum, lepas mati hidup balik. Bukan mati terus aja. Kalau mati terus saja, untung dah. Orang jahat tu untung dalam dunia ni. Tak didakwa, tak dibawa ke muka pengadilan, tidak dihukum, tidak dibalas apa saja dia buatnya, untung dia mati terus begitu aja. Kalau dia untung begitu, tak adil lah Tuhan namanya. Dia buat beranaya dalam dunia ni, tak ada kena balas apa-apa. Habis mati-mati terus begitu aja. Tak adalah adil Tuhan namanya. Bunuh orang tak ada kena apa-apa. Zina tak ada kena apa-apa. Mencuri tak ada kena apa-apa. Merokok tak ada kena apa-apa. Pukul orang dapat lepas gitu aja. Maknanya Tuhan tak adil lah. Itu sebab Tuhan sediakan 2 tempat di akhirat. Satu tempat nikmat, lagi satu tempat seksa. Tempat nikmat namanya syurga. 8 syurga Allah sediakan. Tempat seksa 7.
7. Neraka Allah sediakan bagi mereka-mereka nak menandakan keadilan Allah. Whatever you do in this world, everything will be accounted for. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Ya. Ini begitu dia. Orang yang tawaduk itu memiliki akhlak Nabi-Nabi. Dan orang takabur itu memiliki akhlak orang kafir. Kufar itu orang kafir belaka. Dan takabur itu daripada perangai segala kufar dan segala Firaun. Yang paling takabur Firaun lah. Sampai dia mengaku Tuhan. Iblis tak pernah mengaku Tuhan. Tapi Firaun tu dia mengaku Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Berkata ia, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Katanya. Siapa tak setuju, siapa menentang, siapa membangkang, dia akan dibunuh oleh Firaun, ya. Campaknya dalam kawah. Dan kawah tu ada yang mengatakan air panas, ada yang mengatakan minyak. Nak mana? Nak air ke nak minyak? Kalau air panas kena keboi. Kalau minyak kena minyak kena goreng. Nak mana? Nak kena keboi ke nak kena goreng? Itu di sana Firaun tu ada kawah. Diisinya air panas atau diisinya minyak panas. Itu Firaun. Kerana apa? Kerana dia merasa diri dia itu istimewa. Firaun tu umurnya masih tu 500 tahun lebih tau. 500 tahun lebih. Tak usah kena demam. Tak usah kena darah tinggi. Tak usah kena lemah jantung. Tak usah kena darah tinggi. Apa pun tak ada. Semua pun tak pernah. Ya. Yang sama dengan dia tu semua dia dah mati. Orang ni dah mati. Ini dah mati. Orang ni tak ada. Ya. Dia tinggal apa dia? Lama-lama dia merasakan diri dia tu istimewa. Hebat. Saudara-saudaranya dia nak merasakan diri dia itu Tuhan. Jadi siapa tak kabur, dia memiliki sifat Firaun, ya. Itu dia, ya. Jadi takabur itu daripada perangai segala kufar, orang kafir-kafir, dan segala Firaun. Firaun dan seumpama dengannya itu rupanya segala Firaun. Firaun itu seorang dia. Tapi bila sebut segala Firaun, siapa yang memiliki panggil macam Firaun, masuk dalam golongan Firaun itu. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man takabbara 'alal fuqara'i la'anahu Allah, wa man takabbaru 'alal ulama'i ahwahullah." Barang siapa takabur atas fuqara, takabur kepada orang yang fakir-fakir, orang tak ada, fakir miskin, apa kerana itu takabur pada dia, sombong pada dia, ego pada dia, dilanat oleh Allah. Allah lanat dia. Celaka kamu kata Allah. Allah celaka kamu, Allah lanat dia. Jadi Allah condemn dia, dapat lanat dari Allah Ta'ala. Dan barang siapa takabur atas ulama, dihina akan dia oleh Allah Ta'ala. Kerana ulama siapa? Pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu ialah pewaris Nabi. Ulama tu ramai, tuan-tuan. Tapi orang Melayu seorang pun panggil ulama. Ulama tu ramai, kalau seorang alim. Kalau ramai baru dia panggil ulama. Dua tiga paling kawannya tiga orang ulama lah gitu, ya. Ustaz Zulkarnain, anaknya Khairul Anwar. Betul? Ustaz siapa lagi? Yang ajak sini siapa? Ustaz Syahrizal. Itu tiga orang tu panggil ulama. Kalau seorang aja dipanggil alim. Tapi orang Melayu seorang panggil ulama. Ustaz Zulkarnain itu ulama kan. Padahal dia seorang je. Orang Melayu memang apa itu? Suka nukur. Arifin tu ramai. Tapi ada orang Melayu nama Arifin. Seorang ada tak? Kalau seorang Arif. Kalau ramai orang Arifin. Tapi tak ada orang Melayu. Seorang pun Arifin juga namanya. Jadi seorang pun ulama juga. Tak apa dia tu dari segi bahasa. Tak ada salah usul pula bukan, ya. Jadi kalau dia menghina ulama, dihina oleh Allah di akhirat kelak, ya.
Allah hina orang yang ulama. Kerana ulama tu warasatul anbiya, pewaris segala nabi-nabi. Tapi ulama ni ada 3 jenis. Yang pertama al-ulama ul-amilin. Kalau nak belajar apa dengan ulama itulah ulama yang mengamalkan ilmunya. Seperti Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Itu. Ya. Seperti Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dia mengamalkan ilmunya itu. Ya. Seperti apa lagi? Datuk Fazil Nur. Itu ulama ul-amilin. Yang kedua ulama ul-ghafilin. Al-ulama ul-ghafilin. Artinya ulama yang lalai. Ilmu banyak, tapi semayang tak nak berjemaah. Seorang-seorang ni rumah, dia kan tak tahu. Bila dia khabar, tahu je. Ni lulus ni tahu, lulus Mesir ni tahu. Azhar lulus ni. Tapi dia tak berjemaah. Tapi kerekut. Tapi menunjuk-nunjuk kemewahannya. Itu ulama ul-ghafilin, yang lalai. Orang ulama macam ni, dia dulu diazab daripada si penyembah berhala. Ya, fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabun min qabli abidil wasad. Ya, kata dia Ibn Ruslan, bukan Nabi itu ya. Ibn Ruslan nanti kan. Orang alim dengan ilmunya tidak diamalkannya, dia lebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Orang nyembah berhala memang diazab. Orang Hindu diazab, orang Kristian diazab, orang Buddha diazab kerana mereka itu menyembah berhala. Tapi sebelum diazab si penyembah berhala tu, kata dia mereka, kamu tunggu kejap, aku nak hantar ulama dulu. Katanya. Ulama dulu kena balun. Baru diazab si penyembah berhala. Itu kalau ada ilmu. Sebab itu ilmu tu ada penting, nak ada ilmu. Tapi ada ilmu, apa saja, tak amal, tak ada apa bedanya. Ya, orang alim tapi tak ada mengamalkan ilmu tu, seperti pokok yang tak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tak berbuah. Apa guna? Apa guna pokok tak berbuah? Tuan-tuan dan puan, apa gunanya? Tebang bakar je. Dulu ada gunanya. Zaman mak saya tu ada gunanya pokok tu. Tak berbuah pun tak apa. Ambil boleh buat kayu penyala. Dari mana ada orang salah? Ini ada yang beranak-beranak ni. Ada salah tak? Ada ke salah? Tahu salah? Salah tu naik atas katil. Naik atas bawah tu ada kayu, apa ada? Unggun api tu. Supaya dia lekas kering. Darah-darah yang keluar dari kering tu salah. Dari mana ada orang salah? Maka ubat aja, nyerah. Dia salahnya makan ubat. Jadi apa gunanya ke? Pokok tak berbuah? Campak kan je lah. Dibakar campak je. Itu gunanya. Aduh. Ada ilmu tapi tak nak amal. Banyak orang itu tu. Bila tanya tu, tahu je. Dia tahu je. Tapi tak nak amal. Paling banyak ilmunya iblis. Cuma iblis tu dia tak pernah mengaku diri dia Tuhan. Dia hanya mengatakan dia tu lebih mulia daripada Adam. Itu aja. Jadi antara iblis dengan Firaun, mana lebih jahat? Ya? Iblis ke Firaun? Firaun lagi jahat. Firaun mengaku dia Tuhan. Namrud lagi jahat. Namrud mengaku dia Tuhan juga. Iblis tak pernah mengaku dia Tuhan. Dia tahu dia dijadikan oleh Allah. Mana tahu Allah kata dalam Quran? Ana khairum min. Aku lebih baik darinya. Kata dia tanya, kenapa tak nak sujud pada Adam? Aku lebih baik padanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku dari api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Jadi aku lebih mulia dari dia. Macam mana aku nak sujud pada dia? Itu iblis. Tapi tak pernah dia mengaku Tuhan. Jadi nak jadi, mana tak? Nak jadi iblis ke nak jadi Firaun? Mana tak? Dua-dua tanda ya. Firaun mengaku diri Tuhan, iblis sifat takabur ya. Alright. Jadi dihina oleh Allah Taala ya. Dan tersebut dalam Ihya. Ihya ni apa? Ihya Ulumuddin. Satu kitab karangan Imam Al-Ghazali. Namanya Ihya Al-Ulumuddin. Ya. Kehidupan dengan cara mengamalkan ilmu Islam. Al-Ihya Ulumuddin ya. Ulum tu ilmu-ilmu. Din tu ilmu agama. Hidup mengikut ilmu agama.
dikarang oleh Imam Ghazali. Paling masyhur ni lah kitab Imam Ghazali. Banyak kitab Imam Ghazali tu. Tapi yang paling masyhur itu dia. Yang kecilnya apa? Bidayatul Hidayah. Itu karangan Imam Ghazali juga. Lagi apa? Al-Azkar. Itu susunan Imam Nawawi. Al-Azkar. Lagi apa? Minhajul Abidin. Itu karangan Imam Ghazali. Minhajul Abidin. Tapi yang paling masyhur ialah Ihya Ulumuddin. Dan tersebut dalam Ihya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi segala sahabatnya. Kata Nabi apa? Pada suatu hari, apalah bagiku tiada aku lihat atas kamu akan manis ibadah. Sabda Nabi SAW, Nabi kata kepada sahabatnya, aku tengok kamu macam tak seronok je beribadat. Tiada rasa kemanisan ibadah. Maka sembah mereka itu. Dan apa itu manis ibadah? Apa dia kata manis ibadah tu apa? Seronok beribadat, seronok menayang, seronok baca Quran, seronok mengaji. Tak apa buat beribadat tu. Seronok selawat, seronok zikir, seronok tahlil, tahmid dan sebagainya. Seronok aja. Itu nama orang yang telah menerima kemanisan ibadah. Kita seronok kan? Seronok benar ke ngaji ni? Sebuah lah. Seronok benar kan? Tinggi lah. Tengok sikit lagi kan? Tengok jam je. Bila nak berhenti ustaz ni? Bila nak berhenti ustaz? Dah lemuk. Mula-mula bersilap tu selemput balik. Selemput balik. Asal-asal nak melunjur segan kalau ustaz di depan. Kalau boleh baring tu, kalau balik tabiur ni muncul tabiur tu buka, tak boleh baring. Kalau nak baring tu, tak seronok, nak lekat habis je. 10 minit dah lah. Ngapain lama minum sama sejam? Tak seronok, tak ada. Maknanya tak dapat kemanisan iman, kemanisan beribadat, semayang. Tambah kalau subuh, membaca yang sabihis, mengungut orang belakang. Apa baca sabihis pula? Bacalah inna ataina, tak sah ni. Tak ada dapat kemanisan beribadah. Baca Quran mungkin 3, baca 2-3 lengkuk dah dom tidur mengko molok Kerana tak ada rasa kemanisan beribadah. Nabi tak khabar pada dia. Tanya sahabat, kenapa kamu macam tak ada seronok je beribadah? Jawab sahabat, tanya sahabat apa dia? Dan apa manis ibadah itu ya Rasulullah? Manis ibadah tu apa? Sabdanya tawadhu, merendahkan diri. Itu merasakan merendahkan diri, baru terasa manis ibadah. Kerana bila dia tawadhu, dia sedar siapa dia. Dia sedar siapa dia. Dia realize who he is. Dia asalkan daripada air yang hina. Ya kira. Semua manusia dia asal daripada air yang hina. Air itu tuan-tuan dan perempuan, kalau jatuh ke atas tanah tu, semut pun tak siap nak makannya, punya lehena. Semut pun tak nak makannya. Itulah kejadian kita. Kemudian dalam badan kita ni penuh dengan benda-benda hina. Ya ke tak? Ya ke tak, dalam badan kita ni penuh dengan benda-benda yang hina. Korek hidung ada apa? Tak hidung. Mulia benar kan? Korek telinga ada apa? Tak telinga. Mulia benar kan? Yang ni ke tak? Nyongin nampak apa? Nampak tak gigi. Kalau ada gigi, ada kompang tak nampak tak gigi. Ni tak ada, dia ada banyak gigi lagi. Tapi taik nampak. Dalam perut ada apa? Tuan-tuan dan perempuan, dalam perut ada apa? Ada tongnya. Tong apa? Tong taik. Bawa ke surau, bawa ke masjid, bawa ke sekolah, bawa ke pejabat, bawa ke pasar raya, tong taik tu, bawa sana lagi. Jadi hina. Hidup hina. Udah mati jadi apa? Udah mati jadi apa? Bangkai yang hina. Jadi apa nak apa kan? Apa nak dibegahkan? Apa nak ditakaburkan? Apa nak disombongkan? Apa nak diegokan? Kita ni hina belaka. Jadi bangkai yang hina. Kemudian dia bangkit besok, boleh jadi mulia, boleh jadi hina. Kalau dia bangkit dapat masuk syurga, mulia ke hina? Mulia lah. Syurga 8 syurga Allah janjikan. Yang pertama, yang tertinggi, yang paling canggih, syurga Firdaus. Lepas itu syurga Adnan.
Betul syurga jannatul ma'wa. Sebab betul ma'wa. Ma'wa kan ma'wa tak betul? Ma'wa apa? Ma'wa apa? Girlfriend. Ma'wa betul betul? Ma'wa apa? Orang kamu gajah kalau ma'wa tu apa? Mak saudara. Itu ma'wa. Saya ada ma'wa seorang. Dah tak ada dah dulu ni. Ma'wa namanya. Nak sebab macam orang Kedah, ma'wa. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu syurga yang bernama jannatul ma'wa. Di atas segala amalan-amalan mereka itu, kerana apa yang dilakukan dalam dunia, dapat syurga namanya jannatul ma'wa. Itu nombor 3. Nombor 4 namanya Darussalam. Tadi tu imam ada kepimpin kita nak Darussalam. Tak nak Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Semuanya kamu selamat, kamu salam, dan dari kamu ada datang keselamatan. Dan kami menyeru orang, berilah kami keselamatan dan masuklah kami ke dalam syurga yang bernama Darussalam. Itu Darussalam. Yang keempat, yang kelima Jannatul Naim. Fi Jannatin Naim, dalam syurga yang penuh dengan nikmat-nikmat. Tuan-tuan dan puan-puan, nikmat di syurga tu Allah sediakan ada 99% lagi tahu. Berbanding nikmat di dunia ni. Di dunia ni berapa? Hanya ada 1%. Kita dah baca dah dalam kitab ni dulu dah baca dah. Semua nikmat Allah tu ada 100%. 99% Allah sediakan di syurga. Yang ada di dunia ni hanya berapa peratus? Yang kita berebut tu berapa peratus ada? 1% saja. Kekayaan dalam dunia itu 1% saja. Kebahagiaan dalam dunia itu 1% saja. Keseronokan dalam dunia itu 1% saja. Makanan dalam dunia itu 1% saja. Sedangkan di syurga Allah nantikan 99% lagi. Lagi hebat. Yang kita berebut dalam dunia ini 1% saja. Sampai berbunuh-bunuh, sampai berperang-perang, sampai bertembak-tembak, sampai berpukul-pukul, nak merebut 1% saja. Yang itu pun tak terkira di kita. 1% pun tak lalu kita kiranya. Siapa boleh kira nikmat Allah kan? 1% saja. Tengok di dalam surau ni. Banyak kan nikmatnya. Kapet, lampu, kipas angin, aircon. Banyak. Tak terkira dah. Bagaimana? Tempat nyandor, ayur, dan sebagainya. Tak terkira di kita. Mana tahu Allah khabar. Apa kata Allah? Wa in ta'du ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, saya tiada terhitung oleh kamu. Cuba aku 1% tu. Lagi 99%. Mana nak hitung? 1 pun tak terkira. Itu hebatnya. Kita tahu Allah tu dapat kemanisan iman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati tawaddu. Afdalul ibadati tawaddu. Seafdal ibadah ialah tawaddu. Seafdal semulia-mulia. Paling utama ibadah yang paling utama ialah tawaddu. Tawaddu tu apa? Merendahkan diri. Semayang tawaddu. Puasa tawaddu. Baca Quran tawaddu. Ngajar tawaddu. Belajar tawaddu. Apa saja benda tawaddu. Itulah yang semulia-mulia ibadah. Seutama-utama ibadah. Mesti kita merendahkan diri. Kerana kita sedar siapa kita. Bila kita merendahkan diri, kita sedar siapa kita ni. Kita hamba Allah. Asal daripada hina. Dalam badan kita penuh dengan benda-benda hina. Dah mati jadi bangkai yang hina. Itu semulia-mulia ibadah. Kemudian dan tersebut dalam Majmu' Al-Bayan. Kitab nama Majmu' Al-Bayan. Daripada As-Sadiq radhiyallahu anhu. Katanya, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari atas Siti Fatimah radhiyallahu anha. Artinya Siti Fatimah itu anak Rasulullah.
Satu hari Rasulullah pergi berjumpa dengan Siti Fatimah. Pergi rumah Siti Fatimah. Radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah redha dengannya. Dan di atasnya kain. Daripada di dalam rumah tu ada kain. Daripada apa? Talatul ibil. Talatul ibil, artinya bulu unta. Kain tu dibuat daripada ditenun daripada bulu unta. Dan ia duduk mengisi syair. Syair tu apa? Syair tu jenis gandum tu, bukan syair tu nyanyi tu, syair juga. Tapi syair tu jenis gandum yang kasar tu. Yang paling murah, syair namanya. Mengisi syair dalam dia, dengan dia, dan menyusukan anaknya. Anak Fatimah siapa namanya? Husain. Lagi satu Hasan. Itu anak Fatimah. Dua anaknya. Kan anaknya. Maka keluar air mata Rasulullah. Tengok Rasulullah tu dia pakai kain yang daripada bulu unta tu. Bulu unta tu kain yang nilainya rendah lah. Yang paling tinggi nilai kain apa? Syekh Abu Hanifah, apa yang paling tinggi nilai kain? Sutra. Stres. Tu stres. Dia paling tinggi. Sebab tu orang lelaki haram pakai sutra. Perempuan tak apa harus Kerana sutra tu ada yang nipis, ada yang tebal. Licin aja. Berkilat-kilat betul. Itu sutra Saya ada tengok satu iklan di satu kedai di Terengganu waktu salah saya. Itu dia apa? If it is not expensive, it is not silk. Faham tak? If it's not expensive, then it is not silk. Artinya apa? Kalau dia harganya tak mahal, dia bukan sutera. Sutera mesti mahal harganya. Dia hilang itu. Jadi mana jangan heran harga sutera itu mahal no. Itu yang aloknya tidak bulu unta. Unta tu paling biasa ada di negara Arab je lah. Ambil bulu tu dia tenun jadi kain. Itu dia apanya. Kemudian dia menyusu anak sendiri. Anak sendiri dia menyusukannya. Dan ngambil pula gandum tu, gandum yang paling murah tu namanya syair Itu paling murah. Paling kasar. Syair mengisi syair dengan dia dan menyusu akan anaknya. Tengok Rasulullah anaknya begitu menangis Rasulullah. Keluar air matanya. Maka keluar air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat akan dia. Maka sabdanya, hai anakku, segera olehmu akan pahit dunia dengan manis akhirat. Artinya gembiralah kamu dengan kepahitan dunia ni. Tahulah kesusahan dalam dunia ni. Dunia ni memang dijadikan apa? Untuk ujian. Everybody will be tested in this world. Jadi kena hadapi segala kepahitan dunia ni. Kesedihan dunia ni kena hadapi. Kerana semua orang kena uji. Yang diuji itu bukan orang beriman saja, orang tak beriman pun diuji juga. Semua akan diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Suratul Baqarah juzuk yang kedua, ayat berapa entah, cari Kamu ini semua akan diuji. Everybody will be tested, no exception. Semua akan diuji oleh Allah. Tak kira kamu beriman ke, kamu kafir ke, kamu taat ke, kamu derhaka ke, semua akan diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Dengan ketakutan. Yang takut tu bukan orang Islam aja, orang kafir takut juga. Sekarang orang Yahudi takut ke tak? Walaupun mereka berkuasa sekarang ni, dia takut tak? Takut kerana Hamas tu tak sedar dah ada je. Dia muncul dari bawah terowong tu. Sedar dah ada je. Sekarang ni Hamas tu sudah berada di mana? Di Tel Aviv. Tahu mana Tel Aviv? Ibu negara Israel.
Menembak orang-orang tentera-tentera Israel di Tel Aviv tu. Itu yang takut nama tu. Bukan orang Islam je takut, orang kafir pun takut juga. Dia diuji dengan ketakutan dan kelaparan. Diuji dengan kelaparan. Yang lapar tu orang beriman aja ke? Orang kafir ada tak yang lapar? Cuba pergi Afrika tu. Banyak yang lapar. Di Syria, itu orang beriman lah. Orang Islam. Tapi di Afrika tu banyak orang kafir. Lapar juga. Di Burma, banyak orang lapar. Kafir tu. Di India, banyak kafir ya, di India tu. Lagi ramai kafir. Diuji dengan kelaparan, kekurangan harta benda. Diuji dengan kemiskinan. Orang miskin tu orang beriman aja ke? Orang kafir tak ada miskin. Kita pergi Indonesia tu, kebanyakannya miskin belaka. Yang kaya ada lah sikit-sikit, tapi yang banyaknya miskin belaka. Rumah atas apa? Di bawah tu atapnya pun bocor aja. Itu di Indonesia. Pergilah di Sumatera tu. Banyak orang kafir tu. Itu ke di India. Banyaknya duduk di bawah apa tu? Bawah jambatan. Jadi kena rumah bawah jambatan tu. Itu di India tu. Kafir tu. Kekurangan harta benda dan kekurangan buah-buahan. Buah tak jadi. Doyan tak nak berbuah. Nangsat tak nak berbuah. Rambutan tak nak berbuah. Kekurangan buah-buahan. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Orang yang sabar tu beri berita gembira kepada. Allah pujuk orang yang sabar tu. Siapa yang sabar tu? Allazina idza asabathum musibah, iaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, qalu, berkata mereka itu, qalu tu kan mati tau. Berkata mereka itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata mereka? Kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Sebab bila ada orang mati, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi qalu tu bukan mati, qalu tu berkata mereka itu. Ini kadang-kadang orang sebut inna lillahi tu tengkit di mana? Sianu tu masuk hospital kita. Kita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengkitnya kita, dia bukan mati lagi tau. Apa saja musibah yang menimpa diri kita kena jawab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terang waqah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepala terantuk ke tiang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengah ngajar-ngajar ni padam lampu, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila orang itu tanda orang sabar tu. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang dapat selawat dari Tuhan mereka. Nak ke tak nak selawat dari Tuhan? Tuan-tuan dan puan-puan, nak ke tak nak selawat dari Tuhan? Kalau Allah selawat pahalanya untuk kita, Allah bukan selawat untuk kita ni. Selawat kepada Nabi, tapi pahalanya untuk kita. Itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Nak ke tak nak dihapuskan dosa. Tuan-tuan, siapa tak nak angkat tangan? Dosa dihapuskan. Atau ada orang tak berdosa, angkat tangan. Saya nak angkat gambar. Ini TikTok ni nak angkat gambar. Orang ini tidak berdosa. Ada angkat tangan? Namanya Fatimah ada. Saya nak angkat gambar ni. Jadi dapat selawat dari Tuhan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Bila Allah selawat, tandanya Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Nak kita nak selawat dari Tuhan? Dah diam, tak nak apa ya? Sekali lagi, nak kita nak selawat dari Tuhan? Ya. Kalau nak apa buat? Kita lah selawat dulu. Karena bila kita selawat sekali, Allah balas berapa kali? Sekali lagi, kita selawat sekali aja, Allahumma salli ala Muhammad, Allah balas berapa kali? 10 kali. Sekali kita selawat, Allah balas 10 kali. Nakkan banyak Allah selawat pada kita selawat banyak-banyak. Paling komaknya kita selawat 100 kali sehari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 100 kali. Bukan tokoh mana, bukan pensan nyebutnya. Dan dapat pula rahmat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dan dapat rahmat. Nak kita nak rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, nak kita nak rahmat Allah. Buat apa? Rahmat nak buat apa? Ayo boleh minum.
Nasi boleh mamam. Mentokau boleh dipandu. Motor boleh ditunggang. Rahmat nampak apa? Tapi tak. Tapi tak tahu guna. Apa guna rahmat? Nak melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Itu rahmat Allah. Karena kita kalau dapat masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Tak ada rahmat Allah yang mimpi masuk syurga. Without rahmat from Allah, do not dream of entering paradise. Lantaklah kamu kerja ibadah je kerjanya, baca Quran je kerjanya, ya. Selawat je kerjanya. Tapi kalau Allah tak bagi rahmat, tak layak. Ya, kita dah baca di sini dulu. Ada seorang 300 tahun beribadat. 300 tahun kerja ibadat je, tak ada buat dosa. Bila ditimbang berat pahalanya, banyak benda pahalanya. Lalu Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, pimpin pemuda ini masuk ke dalam syurga dengan rahmat aku. Ketika itu dia sombong tu. Ya Allah, aku tak siap masuk syurga dengan rahmat kamu. Sombong dia, action, ego. Tak aku siap. Masuk syurga kamu dengan rahmat. Aku nak masuk syurga dengan pahala ibadah aku. Ya? I think I'm qualified to go into your paradise with all the worship I've done to you. Ya? Allah kata baik, tengok kita cek. Boleh tak ibadah kamu selama 300 tahun tu membayar nikmat yang aku bagi pada kamu? Ditimbang. Apa yang ditimbang? Ibadah dia, pahala ibadah dia selama 300 tahun. Kemudian sebelah tu ditimbang lagi nikmat Allah. Bukan semuanya. Ambil sebelah mata aja. Sebelah mata timbang. Tengok berat mana? Berat mata ke berat ibadah 100 tahun? Berat sebelah mata lagi. Kamu tengok kata Allah. Your worship for 300 years do not qualify you to go into paradise. You cannot even pay half an eye. Bukan dua-dua mata tu, sebelah mata pun tak boleh nak bayar. Oleh kerana demikian, therefore you go to hell, kata Allah. Allah tak putih cakap putih ke? Malaikat tarik manusia ni masuk ke dalam syurga, masuk ke dalam neraka, kerana dia tak nak masuk syurga dengan rahmat aku. Malaikat bukan kerti nak neraka. Dia pun tarik lah. Tengah tarik dia menjerit. Kita dah cerita ni dulu ni. Soal lupa, kesalah saya sampai orang lupa. Jerit dia, ya Allah, jangan masuk aku dalam neraka, aku tak tahan neraka ni, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga dengan rahmat kamu. Dengan rahmat kau. Allah sifatnya pemurah lagi maha pengampun. Lalu dia pun masuk syurga. Tapi masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah, bukan dengan pahala ibadahnya. Baca surah Al-Baqarah ayat 218. Tafsir surah itu. Itu dia rahmat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan dia dapat hidayah. Kalau hidayah dari Allah tu baik-baik berkatnya. Itu dia. Kalau hidayah dari Allah semua baik. Orang kafir dapat hidayah masuk Islam. Orang malas dapat hidayah rajin. Orang kerekut dapat hidayah jadi pemurah. Orang perampui, nak mentor aja kerjanya, dapat hidayah dia jadi penyantun, penyabar. Itu dapat hidayah. Dia nak hidayah dari Allah. Hidayah ada dua. Satu dari Allah, lagi satu dari syaitan. Hidayah juga, petunjuk juga. Orang yang mencipta lagu-lagu yang menghayal, yang melupakan Allah, itu dapat hidayah gitu. Tapi bukan dari Allah, datang hidayah dari syaitan. Itu kan lagu-lagu kita lupakan Allah tu. Mari kita menari, ye. Itu hidayah tu. Tak mana tahu dia mencipta seni kata macam tu. Kalau tidak ada yang punya, tak orang dengar. Mari kita jalan bersama. Itu dapat petunjuk lah tu. Tak mana dia tahu. Kemana saja saya menurut, asalkan jangan main gila. Keng. Itu dah petunjuk tu. Tapi dari siapa? Dari syaitan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Dan diberi dia petunjuk ke arah kejahatan dan ke arah ketakwaan. Kita nak ke arah kejahatan ke nak ke arah ketakwaan? Itu apa hidayah dari itu. Kita nak hidayah dari Allah. Bila hidayah dari Allah tu, kita akan melakukan kebaikan. Baik. Itu dia. Menangis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Maka sabdanya, hai anakku, segera olehmu akan pahit dunia ni. Seronok kamu, redha kamu dengan kepahitan dalam dunia ni. Kerana dunia ni Allah uji macam-macam. Allah uji dengan kesedihan, Allah uji dengan
kepayahan dengan penyakit dan sebagainya. Sudahnya Allah uji dengan kematian. Matikan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, matikannya. Itu ujian Allah Ta'ala. Sudahnya kita sendiri mati. Diuji ke? Alright. Dengan manisnya akhirat. Di akhirat esok kalau dapat surga, manis belaka. Tak ada kesusahan, tak ada duka citaan. Hanya seronok je ya. Mana-mana surga pun. Alright, tengok. Akan datang kita baca Sayyidatina Fatimah membuat kerja-kerja rumah yang membebankan. Itu akan datang ya. Bulan depan ya. Untuk kali ini cukup sekadar itu. Ya. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Anybody has got any objection? Hari ni pukul 9 ya? Tak mau tulis pen. Tak ada juga dawatnya. Pensel nak. Alright. Tak ada nak bangkang? Setuju lagi lah. Siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Nampak bangga apa Hanifah? Nampak bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di surau Al-Hamidiyah. Taman Indah Tanjung Rambutan ya. Itu yang saya panggil tu. Memang pun kalau saya ngajar semua dapat, maknanya murid-muridnya bijak-bijak belaka. Bila saya ngajar seorang pun tak dapat, itu tanda cikgunya bodoh. Murid tak ada apa-apa, cikgunya bodoh. Okey, sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.